jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambutan kegembiraan di atas puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambutan itu dinamakan sebagai menyambut fitrah atau dipanggil sebagai Aidul Fitri, sebagai penzahiran kegembiraan dan manifestasi kegirangan di atas kejayaan umat Islam menempuh ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dan mengapakah ia dipanggil sebagai Aidul Fitri? Iaitu suatu perayaan menyambut kembalinya kita kepada fitrah. Fitri daripada perkataan fitrah. Demikian adalah kerana segala program yang Allah SWT susunkan dalam bulan Ramadan, diwajibkan lapar dan dahaga menerusi puasa di siang hari, dan disunnahkan untuk ihya lail Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan ibadah-ibadah sunat, dengan tarawih, dengan witir, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan tadarus, dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Itulah yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam Ramadan. Menghidupkan malam dengan segala bentuk dan pelbagai pengisian, menyebabkan hati seorang manusia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa seorang semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala program siang dan malam yang berada dalam bulan Ramadan adalah dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrah, mengembalikan jiwa yang fitrahnya adalah dibentuk untuk cenderung kepada pencipta. Kecenderungan asli jiwa kita adalah untuk menzahirkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki hakikat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya fitrah. Kembali kepada fitrah, itu jiwa yang bertuhan, kecenderungan asli, jiwa yang sentiasa hendak pada Tuhan, hati yang sentiasa bergantung pada Tuhan, hati yang sentiasa berpaut pada Tuhan, hati yang sentiasa bersandar pada Tuhan, hati yang sentiasa bercinta dengan Allah, yang sentiasa rindu dengan Allah. Itu maksud kembali kepada fitrah. Pada siang bulan Ramadan, nafsu kita dilemahkan untuk menguatkan roh kita. Roh apabila menguat, maka di situ dia akan mengembalikan jiwa itu kepada fitrah, mengembalikan jiwa yang penuh dengan kehambaan. Kita dicipta oleh Allah sebagai hamba, maka pencapaian yang tertinggi oleh seorang manusia apabila dia benar-benar mencapai hakikat kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan seluruh manusia, hatta termasuk Nabi dan Rasul, pencapaian mereka yang tertinggi adalah apabila mereka benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dirinya dipanggil sebagai hamba. Bagi dia mengatakan qulu inni wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katakanlah bahawa sesungguhnya aku Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hambanya dan utusannya. Rasulullah kedepankan dulu hamba, kemudian rasul. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra Abi. Siapa namanya? Abi Muhammad Abdul Mukhlis. Muhammad Abdul Mukhlis sedang mencari Abi. Tu. Baik. Di dalam awal surah Isra, Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Dalam awal surah Kahfi, Allah SWT berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab ke atas hamba-Nya. Hamba yang dimasukkan di sini adalah Nabi Muhammad SAW, dan ulama menyatakan itu adalah panggilan yang termulia daripada Tuhan kepada seorang makhluk. Apabila Allah mengiktiraf seseorang sebagai hamba-Nya, apabila seseorang dicipta sebagai hamba, lalu Allah mengiktirafnya sebagai hamba, maka itu adalah suatu pencapaian, pengiktirafan dan peristiharaan kejayaan daripada pencipta manusia itu sendiri. Maka kembali kepada fitrah adalah apabila kita menyedari kehambaan diri kita kepada Allah. Dan apabila roh kita semakin menguat, seperti mana yang saya sebutkan, puasa di siang hari, nafsu kita dilemahkan dengan dilaparkan dan dia dahagakan. Lalu apakah implikasi, apakah kesan daripada nafsu kita lemah? Ia menguatkan roh kita. Bila menguatkan roh kita semakin dapat merasa kehambaan dirinya kepada Allah. Dan pada malam hari kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperbanyakkan, disuruh sujud, banyak sujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Sujudlah dan terus mendekat. Sujudlah dan terus mendekat. Dan di dalam sujud itu ada suatu rahsia kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, baginda bersabda, keadaan seorang manusia itu yang paling hampir antara dia dengan Allah adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Berada dalam keadaan sujud. Tidak ada posisi dan postur lain yang seseorang mendapat rahsia kedekatan berbanding sebagaimana seseorang berada dalam keadaan sujud. Maka dalam Quran mengatakan wasjud waqtarib. Dengan sujud kamu mendapat kedekatan, dengan sujud kamu mendapat kedekatan. Bayangkan dalam sepanjang bulan Ramadan berapa kali kita sujud? Lepas sujud. Lepas sujud. Sesuatu terbentuk dalam jiwa seorang yang setiap sujud, selepas itu dia sujud lagi. Rakaat demi rakaat, sujud demi sujud. Di situ melahirkan suatu rasa kehambaan kita kepada Allah. Suatu kesedaran bahawa subhanallah, kerana ini aku dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini Allah wujudkan aku. Kerana ini Allah ciptakan aku untuk menzahirkan kehambaanku, untuk mengabdikan diriku kepada Allah, untuk mendapat hakikat kehambaan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
menzahirkan kehambaan mereka kepada-Mu, melainkan agar mereka beribadah kepada-Mu, melainkan agar mereka mengabdikan diri mereka kepada-Mu, melainkan agar mereka mendapat hakikat kehambaan di sisi-Ku, illa liya'budun. Maka seluruh program yang Allah Ta'ala susun dengan indah dalam bulan Ramadan, segalanya adalah ke arah untuk kembalikan jiwa manusia kepada fitrah. Dan kita akan dapat memahami dengan lebih mendalam makna fitrah apabila kita merenung dan bertadabbur ayat-ayat yang terkandung dalam doa iftitah. Doa iftitah yang kita baca pada awal solat. Ayat-ayat yang berada dalam doa iftitah adalah sebenarnya berasal daripada Al-Quran. Kefahamannya adalah berasal daripada Al-Quran. Allahu Akbaru kabira, ada dalam Quran. Bukrat Allah, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira, juga terdapat dalam Quran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Perkataan-perkataan itu kita akan jumpa dalam Quran. In kabira wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ayat Quran. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini ayat Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat Quran. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Dalam Quran disebut wa ana awwalul muslimin. Quran sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Cuma bila dia jadi doa iftitah, tak disebut wa ana awwalul muslimin, disebut wa ana minal muslimin. Tapi seluruh doa iftitah yang kita baca ini adalah ayat-ayat Al-Quran, diambil daripada ayat Al-Quran. Dan seluruh kefahaman yang berada dalam doa iftitah adalah menuju ataupun mengarahkan jiwa kepada fitrah. Segalanya itu ayat-ayat yang membawa kepada fitrah. Bila kita bertadabbur dan cuba mengambil pengertian, pelajaran, pengajaran, iktibar daripada doa iftitah, di situ ada definisi fitrah. Pertama sekali dimulai dengan Allahu Akbaru kabira. Maksudnya dalam kehidupan kita ini tidak ada yang lebih penting. Tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk kita lebih concern berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Akbaru kabira. Allah yang lebih patut untuk kita menjadikan seluruh ingatan kita terpusat kepadanya, seluruh kesedaran kita terpusat kepadanya, seluruh cinta kita, rindu kita, asyik kita tertumpu dan terpusat kepadanya. Ketergantungan jiwa, expectation terpusat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih penting untuk diingati, dia lebih penting untuk dititik beratkan dalam kehidupan kita. Yang lebih penting untuk kita bermesra hati kita dengannya. Tidak ada seorang makhluk di dunia ini yang patut kita lebih mesra. Satu-satunya patut kita mesra hati kita adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita rapat kamcing dengan orang lain, kamcing dengan isteri kita, kamcing dengan suami kita, mesra dengan mereka, seorang yang benar-benar kembali kepada fitrah, maka hatinya akan lebih mesra dengan Allah lebih daripada dia mesra dengan suami dia, dengan isteri. Kalau seorang suami selalu mengadu pada isteri, isteri selalu mengadu pada suami, pelbagai isu mereka bincangkan, pelbagai topik mereka bualkan, maka orang yang benar-benar kembali kepada fitrah, dia menjadikan Allah tempat dia mengadu. Hatinya sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sentiasa berbual-bual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik, setiap masa, hatinya sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, hatinya sentiasa ada kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sentiasa bermunajat dengan Allah. Dan setiap kerja buat kita, dalam gerak geri kita, setiap tindak tanduk kita,
hati kita sentiasa berbisik-bisik dengan Allah, sentiasa berbisik-bisik dengan Allah, sentiasa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berbual dengan Allah. Ini natijah daripada orang yang apabila dia benar-benar kembali kepada fitrah. Dia berikan Allah adalah yang paling dia mesra, paling dia kamcing, paling dia ngam berbanding seluruh yang lain di alam. Hatinya sentiasa ada connection yang tak putus dengan Rabb, dengan pencipta. Ada satu bentuk keintiman dan kemesraan jiwa dengan pencipta. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, tapi hatinya dapat merasai, hatinya dapat menghayati, hatinya dapat menjiwai. Walhamdulillahi katsira. Sebanyak-banyaknya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah fitrah kita sebagai seorang makhluk adalah sentiasa dalam keadaan bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertasbih kepada Allah bermakna sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maksud mensucikan itu bukan Allah tu kotor kita sucikan dia, tidak. Akal kita kotor, akal kita mudah dicemari dengan gangguan-gangguan yang berada di alam ini. Dan kembali untuk sucikan Allah, yakni sucikan akal kita daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah perbuatan seluruh makhluk. Yusabbihu lahu as-samawati wal ard, tusabbihu lahu as-sab'u samawati wal ardi wa man fihinna walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh makhluk yang berada di langit dan seluruh makhluk yang berada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi bertasbih kepada Allah. Akan tetapi wahai manusia, kamu tidak dapat memahami cara tasbih mereka. Cara tasbih mereka kamu tak memahami. Maka apabila kita bertasbih kepada Allah, kita sedang bertasbih berjemaah bersama dengan seluruh yang berada di langit dan seluruh yang berada di bumi. Batu batan, gunung ganang, bukit bukau, pokok, pohon, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan-ikan di lautan, cengkerik, bunyi burung, bunyi apa sahaja binatang yang berada di daratan, lautan, udara, semuanya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi manusia tidak dapat memahami cara mereka bertasbih kepada Allah. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan aku menghadapkan seluruh penghadapanku, yakni seluruh zahir dan batin kita, seluruh jiwa raga kita, kita hadapkan, kita tujukan, kita tumpukan, kita fokuskan, kita konsentrasikan, kita pusatkan hanya kepada Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi secara fitrah. Fatara samawati wal ard, fatara daripada perkataan fitrah juga bermaksud ciptaan. Fitrah berkait rapat dengan penciptaan, kerana seluruh penciptaan ini Al-Quran mengatakan qul kullum min indillah. Katakanlah bahawa segala-galanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua berasal daripada Allah. Bulan Ramadan sebuah madrasah yang di dalamnya terdapat mesej yang mengingatkan kita bahawa kita semua berasal daripada Allah dan kita kembali kepada Allah. Ini fitrah, ini fitrah yang kita nak sambut, ini fitrah yang kita nak kembali kepada ini. Lalu apabila tiba 1 Syawal, kita sambut hari raya Aidul Fitri, hari raya yang menyambut kembalinya kita kepada fitrah. Fataras samawati wal ard, kecenderungan fitrah menghadapkan seluruh penghadapan kita, zahir dan batin kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi secara fitrah, hanifan musliman, dalam keadaan lurus jiwa kita dengan Allah.
jujur perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin ada hipokrisi. Kita tidak ingin menjadi hipokrit dalam perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin berpura-pura dalam perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin jujur dalam percintaan kita dengan Allah. Kita ingin jujur dalam keasyikan kita dengan Ilahi. Hanifan, lurus. Ketauhidan kita lurus, akidah kita lurus, kepercayaan kita lurus, iktikad kita lurus, kecenderungan kita lurus, tidak bengkak-bengkok. Musliman, berserah kepada Allah. Musliman, hanifan, muslimah di situ maksudnya berserah. Hati kita penuh serahkan segala urusan kita kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang indah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sedetik, walaupun sekelip mata. Kita tak nak serah kepada kekuatan yang ada pada diri kita. Kita tak nak tengok natijah yang kita capai dalam kehidupan kita adalah segalanya berpunca daripada kepandaian aku, daripada kepintaran aku, daripada kecerdikan aku, daripada kebagusan aku, sebab aku brilian, sebab aku smart, sebab aku yang skor, sebab aku begini dan begitu. Bermakna dia terserahkan urusan daripada dirinya sendiri. Rasulullah ajarkan kepada kita sebuah doa, jangan kita, ya Allah, janganlah serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Kita ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan segala kesempurnaan kepada Allah. Kembalikan segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan serahkan segala natijah kepada Allah, untuk Dia yang pilih untuk kita, untuk Dia yang putuskan. Kita hanya berusaha. Kita hanya berikhtiar. Tetapi natijah bukan di tangan kita. Yang memutuskan keputusan dan yang memberikan natijah adalah Allah. Kalau seluruh manusia cuba mengusahakan sesuatu, jika Allah tidak mengizinkan ia berlaku, ia tidak akan berlaku. Dan jika seluruh makhluk berkumpul untuk menghalang sesuatu perkara, tapi Allah tidak mengizinkan, maka ia tidak akan terhalang. Ia pasti akan terjadi. Kerana segalanya tertakluk kepada apa yang Allah pilih, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah inginkan. Masya-Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku. Maka apabila kita usahakan sesuatu dan kita tak dapat perkara tersebut, sebenarnya from the first place memang Allah tak tulis nama kita untuk dapat perkara tersebut. Dan Allah tak tulis nama kita untuk, tidak tulis perkara tersebut untuk kita. Kita bukan sebenarnya terlepas daripada perkara tersebut. Sebenarnya memang kita tidak ditakdirkan untuk perkara itu. Kita bukan ditulis untuk perkara tersebut. Maka apabila seseorang benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia tenang hidup di atas dunia ini. Jiwanya jiwa mutmainnah, jiwa tenang sentosa, kerana dia serahkan kepada yang maha bijaksana. Dia serahkan segalanya kepada yang maha mengetahui. Dia tahu apa yang terbaik. Saya tak tahu apa yang terbaik untuk saya. Saya tak tahu apa yang terbaik untuk keluarga saya. Saya tak tahu apa yang terbaik untuk masyarakat saya. Allah tahu apa yang terbaik. Maka usaha kita untuk berikhtiar mengikut syariat Allah, mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah, mengikut pedoman para ulama, dan buat cara yang terbaik. Lalu natijahnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Kitab Al-Qada wal Qadar. Sebuah kisah yang berlaku pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa pada suatu ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minat dengan seorang wanita daripada suku, daripada kabilah Al-Lais. Beliau telah mengenal pasti mana satu wanita yang terbaik untuk beliau sunting, untuk beliau jadikan isteri.
Maka beliau berjumpa dengan kawan baik Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi, untuk minta tolong daripada beliau untuk jadi juru cakap bagi pihak Salman, untuk berbicara dengan ahli keluarga perempuan tersebut untuk masuk meminang untuk Salman. Maka Abu Darda setuju. Maka mereka berdua pun pergi ke tempat kawasan perkampungan Al-Lais tersebut. Kemudian Sayyidina Salman berhenti di luar dan beliau mengatakan, itu rumahnya, wahai Abu Darda, kamu bicaralah bagi pihak aku, katakan kepada mereka bahawa aku berminat untuk meminang anak perempuan mereka. Maka Sayyidina Abu Darda pun masuk ke dalam rumah tersebut, beri salam dan berbual. Beliau mula menceritakan tentang kelebihan rakan. Beliau ada rakan, seorang lelaki yang baik namanya Salman. Beliau adalah sahabat Nabi SAW. Dan beliau menceritakan tentang perjuangan Salman dalam agama dan kelebihan-kelebihan yang Rasulullah sebutkan mengenai Salman. Antara kelebihan Sayyidina Salman, Rasulullah mengatakan Salman adalah daripada kalangan ahli keluarga. Salman min ahli bait. Antara pujian Rasulullah terhadap Sayyidina Salman yang datang daripada Parsi. Dan kemudian Sayyidina Abu Darda mengatakan, sebenarnya kedatangan saya ini ada hajat besar, iaitu untuk menyunting bunga di taman bagi pihak rakan saya, iaitu untuk Sayyidina Salman Al-Farisi. Sudikah kiranya untuk tuan menerima lamaran ini? Maka ahli keluarga perempuan tadi pun mula bermusyawarah. Kemudian mereka datang semula kepada Abu Darda mengatakan, wahai Abu Darda, kami semua telah berbincang dan kami telah sebulat suara bersepakat bahawa kalau lamaran itu untuk Salman Al-Farisi, kami tidak mahu. Tapi kalau untuk kamu, kami mahu. Ahli keluarga wanita mengatakan, adapun kalau untuk Salman, kami tak mahu. Dan kami ingin terus terang bahawa kami ingin melamar kamu untuk anak perempuan kami. Untuk melamar Sayyidina Abu Darda. Tercengang sebentar Sayyidina Abu Darda. Aku datang sebagai juru bicara kawan aku, Salman dia tengah tunggu kat luar sana. Dan sekarang ahli keluarga perempuan tolak lamaran Salman. Instead mereka lamar aku untuk anak perempuan mereka. Berhenti sejenak memikirkan apa yang terbaik. Tidak memikirkan lah, macam mana pun dia tak dapat nak paksa keluarga isteri kalau mereka dah tak nak Salman. Beliau tak boleh push, beliau tak boleh paksa nak tekan keluarga perempuan untuk nak terima Salman kalau ahli keluarga dah tak nak. Sebab yang beliau bicara ini adalah wali nikah kepada perempuan tersebut. Kalau wali nikah tak nak, what he can do? Maka sejenak beliau memikirkan, dan aku pula alam-alam memang tengah cari jodoh. Saya Abu Darda, aku pun memang sedang cari jodoh. Rasanya musuh jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Ni rezeki dah datang melayang-layang. Beliau fikir, kemudian beliau mengatakan, baik, saya bersetuju. Betul ayah tadi mengatakan, sekarang ni pun ahli keluarga dah berkumpul dan dah mereka boleh jadi saksi, saya pun wali nikah. Kita berlangsung saja di sini. Pada zaman tu nikah mudah, tak perlu nak cari catering dulu, tak tempah dewan dulu. Selesai, cukup rukun nikah, selesai. Maka dan kat situ, selesai nikah. Sekarang Sayyidina Abu Darda keluar dalam keadaan beliau adalah suami kepada isteri yang nak dilamar oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, kawan baik dia. Beliau pun keluar daripada rumah, jumpa Salman. Sayyidina Abu Darda mengatakan, wahai Salman, saya nak bagi tahu awak satu perkara, tapi saya sangat malu nak bagi tahu. Saya sangat malu nak bagi tahu satu perkara, satu berita pada kamu. Maka Sayyidina Salman kata, bagi tahu kepada saya. Sayyidina Abu Darda mengatakan, kamu hantar saya untuk jadi juru bicara, untuk melamar anak perempuan mereka untuk kamu.
Bila saya masuk bincang dengan mereka, mereka tolak lamaran kamu dan mereka mula melamar saya untuk anak perempuan mereka, dan nikah pun terjadi. Bagaimana Salman? Lalu Sayyidina Salman menjawab, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Saya sepatutnya lebih rasa malu kerana berkeinginan untuk memperisterikan seorang wanita yang Allah telah takdirkan namanya untukmu, wahai Abu Darda. Apakah jawapan Salman? Wahai sahabatku Abu Darda, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Aku yang sepatutnya lebih rasa malu lagi kerana ingin memperisterikan seorang wanita yang namanya telah termaktub dalam Lauh Mahfuz, yang Allah telah takdirkan untukmu, bukan untukku. Tani'ah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat. Tak ada gaduh-gaduh. How dare you, Abu Darda? You step at my back. How dare you? This is friendship. This is friendship. No more. No more friendship after this, Abu Darda. Salman tidak mengatakan sedemikian. Hati yang kembali kepada fitrah sentiasa menyaksikan keindahan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa melihat sesuatu yang terlepas daripada dirinya, memang from the first place Allah Subhanahu Wa Taala tak tulis untuknya. Demikian jiwa yang mutmainnah, jiwa yang kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita kepada fitrah berkat bulan Ramadan ini, mengembalikan hati kita sentiasa menyaksikan Allah dan menyaksikan aturan yang penuh indah daripada ketetapan, ketentuan dan takdir ilahi. Dan mudah-mudahan hati kita sentiasa memandang kepada Allah, memandang kebesaran, keagungan dan kehebatannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihatnya, menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihatnya. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk, menjadikan kita hamba yang sentiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.